أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Bagaimana keadaan anda semua pada pagi ini? Saya harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah, ceria di pagi hari, di samping ahli keluarga, ya. Dan insya-Allah untuk pagi ini seperti biasa bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, insya-Allah akan menemani anda untuk beberapa tempoh waktu ini dan sama-sama kita cuba memahami sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan hukum hakam ataupun tajwidul Quran. Jadi kepada yang baru masuk, selamat datang semuanya. Yang beri salam, waalaikumsalam. Jangan lupa seperti biasa tuan-puan, saya minta kerjasama anda semua untuk sama-sama kita sebarkan pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ramai yang dapat bersama kita menimba ilmu, mengambil sedikit sebanyak, okey, ataupun kita kata mendapatkan pengalaman mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ini, insya-Allah. Baik, untuk saya alhamdulillah pagi ini baik saja. Hidung saya nak kata okey, okey juga. Nak kata teruk macam sebelum ni pun taklah, alhamdulillah. Sejak donjak ni nampak macam okey pula hidung saya ni. Kan hari Senin itu pun okey. Cemerlang lah. Hidung saya ni dia cemerlang. Okey. Cuma pagi ni macam adalah sikit soksek-soksek tu. Tapi apa pun, insya-Allah kita akan teruskan macam biasa. Seterusnya tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk betulkan niat anda semua pagi ni, insya-Allah. Tajdid niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang kita buat ini mendapat barakah, ya? Mendapat keberkatan, insya-Allah. Dan kita juga tak lain tak bukan mengejar keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi semua. Kita teruskan untuk tekan butang share, ya. Tekan butang share macam biasa. Berkat doa dari pelajar. Itulah. Saya rasa mungkin doa tuan-tuan dan puan-puan tu, doa orang-orang soleh, orang salehah. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, silakan. Mari, mari. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, hari ini kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-238. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan habiskan bacaan kita pada surah Ali Imran. Kita akan habiskan bacaan kita pada surah Ali Imran. Kita habiskan hari ini. Dan esok insya-Allah untuk episod 239 kita akan masuk surah yang terbaru, iaitu surah An-Nisa. Ya. Dan kalau tuan-puan tengok mashaf masing-masing, saya tak pastilah tuan-puan punya mashaf macam mana, ada contoh-conteng ke tak kan. Saya pun tak pasti. Tapi kalau kat saya punya nota Quran ni memang orang kata apa, terisilah dengan penulisan-penulisan tu kan. Jadi orang kata apa, seronok nengoknya. Tulis-tulis tu. Tapi tuan-puan saya tak pasti Qurannya macam mana. Mungkin gitu jugalah kot kan. Tulis-tulis tu. Baik, alhamdulillah. Fatur Rahman, waalaikumsalam sahabatku. Ahlan wa sahlan. Baik, jadi sahabat-sahabat semua teruskan bantu saya untuk share. Kita nak mula dah ni, insya-Allah. So boleh sediakan mashaf masing-masing. Alright. Pastikan berada di tempat yang selesa. Pastikan berada di tempat yang selesa. Tapi kalau ada cucu-cucu tepi tu nak buat macam mana kan? Redha je lah. Ya, redha je lah. Baik, dan kepada mereka yang menonton Syairi Tajwid ini di tempat kerja, saya doakan agar urusan kerja anda dipermudahkan oleh Allah SWT. Yalah, sambil buat kerja, sambil-sambil dengar majlis ilmu, tak ada masalah lah. Asalkan tidak terganggu tugasan ataupun kerja-kerja yang kerja hakiki yang tuan-puan lakukan itu, insya-Allah. Okey, baik. Bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah, mari sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Ustaz, saya dengar seorang ustazah ni kata Al-Quran ni tak boleh tulis atau dicatat sesuatu. Jadi kalau ikut adabnya begitulah. Tapi biasanya yang kita tulis tu bukanlah tulis conteng yang beria-ria kan. Kita tanda-tanda untuk sebahagian tempat tu. Kalau tak tanda macam mana kita nak kata apa? Wallahualam, sebab saya bertalaqi dulu pun. Saya bertalaqi dahulu pun dengan syekh yang memang ahlinya kan. Jadi dia sendiri pun suruh saya catat kat Quran tu. Suruh conteng kat Quran tu. Jadi biasanya untuk mungkin dari sudut adab lah kan. Mungkin dari sudut adab. Sebab tak jarang lah ada isu yang besar tentang ini. Kan kalau kita tengok pun dia bukan satu isu yang maksudnya ada hadis yang menegaskan. Wallahualam, saya tak pastilah kan. Takut saya yang kurangnya. Cuma pengalaman saya belajar sebelum-sebelum ni memang tak pernah jadi isu lah. Hatta yang saya belajar ni bukan orang Melayu kita kan. Kalau pengalaman saya belajar dulu waktu di Mesir dulu pun begitu juga. Macam dia bukan benda yang dia bukan benda yang terlarang lah maknanya. Melainkan kalau kita saja conteng, memang niat tujuannya saja nak conteng, buat lukisan atas tu, mungkin itu perkara yang mamnu' lah, perkara yang terlarang. Tapi kalau sekadar tulis atas dasar untuk catatan kita, untuk memudahkan kita baca, nanti kita tahu ini bacaan sekian-sekian, ini hukum dia sekian-sekian. So pada saya dia tak ada masalah lah. Wallahualam, nanti saya cubalah tengok rujuk-rujuk balik kan. Apa-apa kalau saya dapat ada satu jawapan yang mungkin lebih strong, lebih kuat ke, saya akan sharekan pada tuan-puan insyaAllah. Kan kita conteng-conteng kan, conteng-conteng padam huruf, tukar huruf, mungkin dari sudut kebimbangannya begitulah. Tapi kita lukis gambar Naruto, Puan Nora punya jangan lukis gambar Naruto lah. Buat kata Puan Nora tadi kan. Okey, kalau setakat tulis catatan begitu tak ada masalah. Gitu. Alright. Jadi saya bercakap ni atas dasar pengalaman saya sebelum ni lah. Tu saya kata tadi, wallahualam lah, kok ada satu memang kata apa, penegasan yang memang mengatakan tak boleh, ataupun ada hadis yang melarang dan sebagainya. Belum pernah jumpa lagi lah. Dan paling kukuh sekali saya menjawab ni atas dasar pengalaman saya ketika bertalaqi dahulu bersama syekh lah. Dan syekh ni adalah orang yang ahli dalam bidang Quran. Memang ahli. Jadi dia sendiri yang suruh saya tulis atas Quran tu. Kalau saya baca kan, kemudian dia bagi penerangan dan sebagainya, dia tulis uktub. Tulis. Tulis. Kita tulis lah. Okey. Itu sahaja insyaAllah. Tak apa-apa pun, nanti kalau saya ada satu pencerahan yang pencerahan lain, saya kongsikan lah insyaAllah. Baik. Okey, kita istighfar belum lagi Istighfar belum lagi. Jom tuan-tuan puan, insyaAllah sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sedia ke semua? Yalah, bila tercatat kat situ kan senang. Yalah, betul? Dia berbalik kepada tujuan lah kan. Tujuan kita buat tu atas dasar apa sebenarnya? Untuk kita juga kan.
Andai kata kita tak catat, kemudian kita terus-menerus membuat kesalahan dalam bacaan, mana-mana yang lagi kita nampak satu kesan yang negatif. So kita boleh bandingkan lah, insyaAllah. Okey, jom kita istighfar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan istighfar dan pembuka sebentar tadi. Baik, jadi kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan untuk bacaan semasa kita pada hari ini, insyaAllah. Kita akan sambung surah Ali Imran untuk 3 ayat yang berbaki, dan ianya merupakan ayat yang terakhir lah bagi surah Ali Imran ini. So ini dia ayat 198, ayat 199 dan 200. Jadi untuk esok kita akan masuk surah An-Nisa, surah yang terbaru, insyaAllah. Baik, saya harap tuan-puan terus kekal bersemangat lah ya. Kepada yang baru masuk, teruskan tekan butang share seperti biasa. Bantu saya untuk sebarkan pengajian ini bersama ya, insyaAllah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza. Seperti biasa kita akan baca dulu ayat ini. Tuan-puan boleh tenang-tenang dulu. Boleh tengok-tengok dulu ayat ni sekali lalu. Ya. Orang kata apa, dapatkan dulu dia punya mood. Dapatkan mood dulu. Okay, boleh? Dah sedia semua? Kita mulakan ya, insyaAllah. Jom. Sebut pasal pensel lah. Saya lupa nak sebut tadi. Kalau tuan-puan nak conteng Quran tu, better pakai pensel lah kan. Saya pun pakai pensel je. Apa-apa pun nanti, orang kata apa dah sampai satu tahap tuan-puan dah okey ke, boleh je lah padam kan. Tak ada masalah. Okey, baik, insyaAllah. Jom tuan-tuan dan puan, kita baca sama-sama ya. Jangan lupa untuk kita terapkan segala pemahaman kita yang kita belajar sepanjang hidup kita ni, insyaAllah. Alright,
Kita mulakan dengan ayat 198. Tarik nafas tuan-puan. Kita mulakan 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Selamat datang semuanya, insya-Allah. Baik, jom tuan-tuan kita bedah ayat yang kita baru baca sebentar tadi. Kita mulakan dahulu dengan ayat 198. Jom kita mulakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw. Kat sinilah kita baca dengan dua harakat tuan-puan, mat asli kat sini. Hukumnya mat asli kinil ladzina taqaw. Baik. La mat asli nil ladzi ni alif lam syamsiah ataupun alif lam mausul. Lakinil ladzi, huruf zal kita panjangkan dua harakat mat asli dan jangan lupa keluarkan hujung lidah kita sedikit sahaja. Lakinil ladzi natta, huruf nun terus masuk pada ta yang bersabdu tu. Kemudian huruf qaf tuan-puan. Huruf qaf ni kita kena tebalkan dia. Huruf isti'la, pangkal lidah kita pastikan terangkat. Kemudian selepasnya terdapat waw lin. Waw yang bersifat lunak ataupun lembut. Jadi yang lembutnya pada nun sahajalah. Untuk qaf kita kekal dengan sifat tebalnya. Qa, 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 qaw. Lakinil ladzina taqaw. Kita muncungkan bibir betul-betul untuk dapatkan kesempurnaan bunyi pada waw lin tu, ya.
Ra baris atas nombor kita tebalkan. Rabba berjumpa pula dengan ba yang bersabdu. Ra tebal Rabbahum. Mim mati berjumpa lam izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Rabbahum lahum. Sekali lagi hukum yang sama, izhar syafawi. Kemudian nun bersabdu, wajibul gunnah, wajib kita dengung dan panjangkan 2 harakat. Okey, rabbahum lahum. Hum lahum, tu sama-sama izhar syafawi. Jelaskan. Jannah, wajibul gunnah dan panjangkan juga 2 harakat. Ya, kadar dengung tu 2 harakat. Kemudian na tu kita hidupkan pun sama 2 harakat juga, mad asli. Kemudian tanwin bertemu huruf ta, ikhfa hakiki, tuan-tuan dan puan. Tanwin bertemu ta, sembunyikan tanwin, jangan sebut tanwin tepat pada makhraj, dan huruf ta adalah huruf nipis, maka dengung juga nipis. Bergantung dengan huruf apa yang dia bertemu. Jannatun ta, Rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha. Baik, untuk jim kita lantunkan kat sini qalqalah sughra, ri 2 harakat kita nipiskan ya, ra baris bawah ni. Qalqalah sughra, praktikal dia lalu je. Tun, tadi ikhfa hakiki kan, IKH. Tun taj. Jim tu kita lalu je. Jangan putuskan suara taj tu kan, buang, tak mau ada bunyi tu. Jannatun tajri min. Untuk ra baris bawah nipis, kemudian mak asli lah kat sini. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki sekali lagi, pun sama dengung yang nipis. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Min, ikhfa kan sembunyi maksud dia. Min jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tahtihal. Okey, ha pedas macam biasa, sempitkan di bahagian tengah kerongkong. Tahtihal. Hal, kat sini kita jelaskan lam, alif lam qamariyah. Tahtihal anharu kha. Nun mati jumpa ha. Okey, alif lam qamariyah. An, ni izhar halqi. Jumpa nun, jumpa ha kan, nun mati jumpa ha. So jelaskan makhraj dan sifat. Min tahtihal anharu. Ra baris depan, ru tebal. Kha pun sama tebal, huruf isti'la. Kemudian panjangkan 2 harakat. Kha, angkat pangkal lidah kita. Khalidi, di mak asli. Nafi, fi mak asli. Ha pun sama mak asli. Semua ni mak asli lah ya. Khalidina fiha nuzulam. Tanwin jumpa mim, idgham bi gunnah, IBG, idgham bi gunnah. Masukkan tanwin tu ke dalam huruf mim secara kamil, sempurna. Kamil ni apa? Sempurna. Nuzulam min indillah. Nuzulam. Okey, dengung sempurna. Kemudian kat sini ada nun mati jumpa ain, izhar. Kemudian nun mati jumpa dal, ikhfa. Okey, kat sini jelaskan izhar min, kemudian ain. Ni kena dengung. Dengung 2 harakat, kemudian dengung yang nipis lah. Ikhfa hakiki.
sembunyikan nun, jangan sebut tepat pada makhraj. Min indillah. Pada kalimah Allah kita berhenti padanya, dan berlakulah ma'arid lisukun kat sini ya. Ma'arid lisukun. Kadar ma'arid lisukun 2, 4 ataupun 6. Itu kalau kita berhenti tuan-puan. Kalau tak berhenti, maka kalimah Allah ni kita baca macam biasa sahaja, 2 harakat. Contoh, min indillahi wa ma'in. Jelas ke? Kalau sambung macam biasa 2 harakat sahaja. Kalau berhenti sahaja diberi pilihan 2, 4 ataupun 6 dengan hukum ma'arid lisukun. Baik. Kita teruskan lagi. Wa ma indallah. Ma kat sini ma asli, kemudian nun mati berjumpa dal. Ma asli, wa ma pun sama, ikhfa haqiqi, sama je bunyinya dengan kat sini tadi. Dua-dua ni sama. Ya, tak ada beza pun. Cuma bezanya dal ni baris atas, ni baris bawah. Cuma dari sudut membunyikan ikhfa tu sama sahaja, tak ada beza. Ya. Wa ma indallah. Kalimah Allah kita kena tebalkan. Sebab apa? Sebelumnya terdapat baris atas. Ya. Baris atas pada huruf dal ni. Huruf dal berbaris atas, maka itu yang menyebabkan lam pada kalimah Allah dibaca tebal. Wa ma indallah. Huruf dal jangan tebal lagi. Kalimah Allah aja. Jangan do. Hati-hati. Takut nanti kita terpengaruh sangat dengan tebal tu, kita terbawa-bawa sampai dal. Dal belum lagi. Dal biasa je. Wa ma indallahi khairul lil. Huruf kha pada atas. Kat sini isti'la. Angkat pangkal lidah kita. Tuan-tuan puan, kha. Kemudian matikan ya. Ni ya lin. Bacaan lin kha. Khai. Khai. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Rulil. Tanwin jumpa dengan lam ni. Tanwin jumpa lam ni idgham bila gunnah. IBL. Boleh IBL. Idgham bila. Okay, idgham bila gunnah. Khairul lil. Ra tu baris depan tuan-puan Tanwin baris depan. So kena tebal lah. Khairu. Khairul lil. Idgham bila gunnah. Masuk tanwin ke dalam huruf lam. Kemudian masuk macam biasa, sempurna, bila gunnah, tanpa dengung. Khairul li. Tu kata masuk tu. Khairul li. Khairul lil abrar. Okey, untuk ba yang bertanda sukun. Kat sini ada qalqalah sughra, lantunan kecil saja. Praktikal dia macam mana? Lil abrar. Untuk ra baris atas tebal. Ra baris atas tebal. Kemudian kita nak waqaf, nak berhenti pada ra yang di sini, hujung sekali ini kan. Pun sama, kena baca tebal lah. Itu sifat pada ra. Hukum, kalau ikut hukum, ra ni ma'arid lisukun lah. Ya. Kemudian yang T ni tebal adalah sifat bagi ra tu apabila kita waqaf padanya. Khairul lil abrar. Untuk ra ni kenapa kita tebalkan dia tuan-puan? Sebab sebelumnya terdapat alif mat kan. Dan sebelum alif mat confirm pada atas kan. Betul tak? Jadi nak mudah, nak kata apa, nak singkatkan jalan cerita dia tu, ra mati sebelumnya alif mat. Gitu. Boleh nak? Dan sepastinya sebelum alif mat mestilah huruf baris atas kan. Jadi kadang-kadang kita pakai hujah yang ni. Dia tak adalah masalah pun. Cuma macam saya kata tadi, just nak ringkaskan jalan cerita dia. Itu je. Okey, kalau tuan-puan nak
meletakkan alasan kerana ra ni baris atas pun sebenarnya tak ada masalah. Sebab dia akan kembali kepada tujuan yang sama. Untuk menyatakan ra tu dibaca tebal. Boleh? Selesai. Habis ayat 198. So bunyinya tadi wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Okey. Seterusnya. Wa inna min ahlil kitab. Okey, wa inna nun bersabdu kita dengung macam biasa, wajibul ghunnah. Nun mati jumpa hamzah, izhar. Wajibul ghunnah, kemudian ni izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Ahlil, ha simpul macam biasa, jangan pedaskan ya, tak perlu. Pangkal kerongkong kita matikan macam biasa. Wa inna min ahlil kitabi. Lil alif lam qamariyah. Kita tama asli bila mayu nun mati jumpa ya idgham bi gunnah tuan-tuan. Lil kitabi lamai lil alif lam qamariyah kitabi lamai itu idgham, memasukkan bunyi nun ke dalam huruf ya. Okey, makhraj nun akan hilang. Makhraj nun hilang, betul tak? Lamai sebab dah idgham. Cuma zat bagi nun tu masih kekal lagi lah, iaitu sifat ataupun kita kata sifat masih kekal lagi, iaitu sifat dengungnya. Sebab tu kat sini kita sebut idgham naqis. Idgham naqis. Idgham masuk yang tidak sempurna. Kerana masih lagi ada orang kata apa, bahasa mudahnya saki baki sifat yang ada pada nun tu, iaitu sifat gunnah lah. Gunnah asliyah, gunnah asli. Lamai. Okey, bunyi dia begitu. Jangan kita kosongkan dia. Lamai. Itu terus direct masuk mim ke dalam ya kan. Jadi pastikan nun tu kita pelihara dengungnya. Lamai yu. Cara dia kita nak tahu, saya dah sebut pada tuan-puan sebelum ni, tutup hidung kita kan. Lamai. Kalau ada gangguan pada hidung tu maknanya betul lah tu. Tapi kalau kita sebut mai kosong je, ai bunyi kosong tanpa ada gangguan di hidung kita ni, pada hidung kita, maka kena check balik lah. Okey, boleh? Lamai yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Yu'minu. Untuk hamzah yang mati, pastikan kita tak ada tak mendatangkan lebihan bunyi lah. Kan. Sebab hamzah ni bersifat syiddah, maka tahanlah suara anda, jangan lepaskan. Kan. Bila kata tertahan ni, lamai yu'minu billahi wa ma. Okey, minu billah. Kalimah Allah ni kita baca nipis sahaja kerana sebelumnya baris bawah. Billahi wa ma. Ma asli jumpa hamzah. Ma asli jumpa hamzah. Maka hukumnya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Ataupun huraian dia, huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi disebut mad jaiz munfasil lah. Kadar harakatnya 4 ataupun 5 sahaja. Wa ma unzila. Nun mati jumpa zai. Kat sini ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun, jangan sebut tepat pada makhraj. Wa ma unzila. Dengung nipis je tuan-puan dengung nipis. Sebab huruf zai tu nipis, jadi dengung pun sama nipis. Wa ma unzila ilaikum. Zila. Untuk zai ni tak perlu keluar hujung lidah. Lidah duduk dalam, ya, duduk dalam. Zila ilaikum. Lai bacaan lin.
BL bacaan lin, ya sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lunak lembut. Ilaikum. Baik, kum ni izhar syafawi. IZS. Kita berhenti ke, kita sambung ke, sama je tuan-puan ya. Jelaskan mim tu. Ilaikum wa ma unzila ilaihim. Kan, sama je. Hatta kalau kita berhenti sekalipun, begitulah bunyinya, tak berubah. Okey, jelas. Next. Wa ma ma kat sini. Ma ni asalnya mak asli, jumpa hamzah. Jadi hukum dia mak jaiz juga. Mak jaiz munfasil. Pertemuan huruf mak dengan hamzah dalam dua kalimah. Ya, dalam dua kalimah. Mak jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat juga. Wa ma nun mati jumpa dengan zai. Huruf zai. Ikhfa hakiki. Sembunyikan nun tu, jangan sebut tepat pada makhraj, dan pastikan dengung nipis sahaja, sebab dia jumpa huruf nipis kan. Wa ma unzila ilaihim khashi'ina. Lai ni bacaan lin. Him mim mati jumpa kha, izhar juga. Bacaan lin, lunak. Bacaan lin ni masuk lunak lembut je. Ilaihim khashi'ina. Mim mati jumpa kha, izharu syafawi. Dan jangan lupa untuk kha ni dia bersifat isti'ala kan. So kena angkat pangkal lidah untuk menghasilkan suara tebal pada kha. Angkat pangkal lidah. Ilaihim khashi'ina lillah. Khashi'i ni mak asli. Lillah, kalimah Allah kita baca nipis saja. Nipis sebab sebelumnya baris bawah. Khashi'ina lillahi la yashtaru. La yashtaru. Ru kita baca tebal. La ni mak asli macam biasa. La yashtaru. Ru mak asli. Dan dalam masa yang sama kena tebal lah. Baris depan kan. Taru nabi ayatillahi thamanan qalila. Thamanan. Tu dengung tu. Baik. Mana tadi? Rumah asli nabi ni hukum dia badal tuan-tuan perempuan. Dia 2 harakat juga macam asli kan. Cuma sebab hamzah. Ingat kan, kalau hamzah yang dibaca 2 harakat dan berada di awal kalimah, maka kita namakan dia mad badal. Bukanlah kita namakan dia seperti yang kita faham, kita belajar sama ni kan, mad badal. Untuk ya ni pula mad asli lah. Ya mad asli. Bi ayatillahi. Baik, kalimah Allah kita baca dengan nipis sahaja. Kalau kalimah Allah sebelum dia ada baris bawah tuan-puan, kita baca nipis kan. So nipis lah kat sini. Bi ayati. Nampak? Kata apa? Asbab baris bawah tu. Tilla. Kalau kita terbabas sikit, dia jadi tilla kan. Dia ada usul-usul tebal tu. Bi ayatillahi. Jadi elakkan bunyi gitu. Nipis je. Bi ayatillahi hisa. Okey, untuk huruf sa ni kena keluar ujung lidah sikit je. Nun mati, tanwin jumpa qaf. Kat sini ikhfa hakiki. IKH. Okey, sa tadi dapat ya. Sa ni keluar ujung lidah sikit. Sa. Thamanan qa. Kat sini ikhfa hakiki, tanwin jumpa qaf ni tebal
Sebab huruf qaf tu bersifat tebal, jadi dengung pun sama tebal, sama naik lah. Kan bahasanya sama naik. Thamanan qalila, thamanan qa, tebalkan dia. Kemudian li ni dua harakat mak asli, la ma'iwat. Li mak asli, qali, la tu ma'iwat lah. Tanwin kan, tanwin pada atas, lan jadi la. Thamanan qalila. Boleh? Kemudian kita berhenti je kat situ. Ada waqaf jaiz kan, jim tu, nampak tak? Seterusnya, ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ni tuan-puan satu harakat je ya. Ni bacaan pendek ni, satu harakat je. Yang waw ni abaikan. Ini huruf ziyadah namanya. Huruf ziyadah, huruf tambahan. Tak perlu baca. Tak perlu baca. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Huruf ziyadah ataupun kita sebut waw ziyadah. Waw ziyadah. Jadi abaikan sahaja. Maka tu kekal dengan satu harakat lah. La ni mak asli asalnya, jumpa pula dengan hamzah. Maka disebut mad wajib muttasil, MWM. Kenapa mad wajib? Sebab huruf mad tu jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, huruf mad jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Ulaika lahum, untuk huruf kaf baris atas, dan dalam ni kepala huruf kaf ya, bukan huruf hamzah. Ulaika lahum ajruhum, mim mati, jim mati, mim mati. Okey, mim yang ada sukun ni kita tahulah menunjukkan bahawa bacaan tu perlu izhar syafawi ya. Jelaskan makhraj dan sifat. Lahum Okey, jim yang sukun qalqalah sughra, praktikal dia layan je, lalu je. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ajruhum, mim mati jumpa dengan ain, izhar syafawi juga. Sama juga, jelaskan makhraj dan sifat. Ajruhum 'inda ra. Baik, nun mati jumpa dal, ikhfa haqiqi, IKH. Dara, ra tebal pada atas, dan ba bersabdu ni kita selesaikanlah betul-betul ya. Rabbihim. Baik, mim mati izhar syafawi juga. Huruf mim yang ada sukun ni tuan-puan, kita tahu kan, mim yang ada simbol sukun ni mesti kena baca jelas lah. Dia tak ada yang lain. Ada je sukun tu mesti jelas punya. Rabbihim gitu. Kalau berhenti ke sambung ke, itulah bunyinya. Seterusnya innallah. Kalimah inna ni nun bersabdu kan tuan-tuan puan-puan, wajibul gunnah, wajib dengung kadar 2 harakat saja, dan dengung mestilah sempurna. Innallaha sari'ul hisab. Innallah, kalimah Allah tebal sebab sebelumnya ada nun. Tengok tu sebelum dia, nun baris atas bukan sebab nun tapi sebab baris. Innallah, nun steady je, nallah. Mari kalimah Allah tu baru kita tebalkan. Okey, boleh. Hasari'ul hisab. Baik, hasari'u, ra baris bawah, sari nipis mak asli. Sari'ul alif lam qamariyah, ha baris bawah hi,
sin balik atas, sa, kemudian kita nak berhenti pada ba ni kan. So ba ni matilah. Maka berlakulah qalqalah sughra kat sini. Dan ma'arid lisukun. Boleh. Alif lam qamar ya. ALQ. Inna Allah sari'ul hisab. Baik, bila kita nak lantunkan pada ba tu, qalqalah sughra kan, lantun pada ba tu pastikan tidak ada bunyi suara yang tertahan ataupun peti suara yang tertutup. Hisab. Kita tutup, kita apa, ending dekat sini, penamat dekat ni, kerongkong kita. Bukan begitu kaedahnya ya. Sari'ul hisab. Lepaskan daripada makhraj ba tu sendiri. Bukan dia berbalik pada ni halkum kita ataupun peti suara kita. Tu yang buat, yang saya selalu sebut, jangan bunyi hamzah kan. Sari'ul hisab. Kita close, kita tutup bunyi tu kat sini. Itu yang menjadi kesilapan tu. So pesan saya, lepaskan pada makhraj dia sendiri. Sari'ul hisab. Okey, faham tak tuan-tuan dan puan? Jangan dibawa ke bunyi kerongkong ni. Hisab. Tu dah patah balik kat sini. Patah bunyi kat tempat yang bukan kedudukan dia. Ba ni bibir kan, huruf bibir, syafatain. Jadi kena jelas kat situ. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan faham kot. Biasa dah dengar saya kupas bab ni kan. Ma'arid lisukun macam biasalah 2, 4, 6. Okey, kita sambung lagi. Ya ayyuhallazina amanu biru wasabiru. Ya kat sini tuan-tuan puan mak asli. Ya ni mak asli kan. Dia jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Macam mana tahu 2 kalimah? Kita tengok ni. Hamzah ni dia bertiang kan. Saya pernah bagi tahu tuan-puan nak kenal mak jaiz ni, tengok dia punya kedudukan hamzah. Kalau dia duduk atas alif tu maknanya 2 kalimah lah tu. 2 kalimah tu. Ya. Ya mak asli. Tak adalah, ni asal dia mak asli lah. Tapi bila dah jumpa ni kita sebut mak jaiz munfasil, MJM. Cuma mungkinlah kadang-kadang kita keliru ya. Bila tengok ni macam satu kalimah. Sebenarnya kat sini mak jaiz munfasil hukmi. Dari sudut hukum dia memang mak jaiz. Okey, mak jaiz. Tapi dari sudut membacanya sama seperti mak wajib, yang mana kita tak boleh berhenti kat sini. Sebab tu dia gabungkan tulisan tu. Tapi biasanya jaranglah kita berhenti kat awal-awal ni kan. Takkan kita baca ya ayyuhallazi. Kan biasanya kita dah lah, kita ibtidak kat sini, mula kat sini. Paling common pun kita berhenti kat sini. Kan? Setuju tak? Kita tak adanya berhenti sini. Itu dari sudut tu pun, dari sudut dari sudut tu pun kita dah boleh nampak dah. Cuma kat sini apa pun nama dia mak jaiz munfasil. Cuma dijelaskan dengan adanya sebutan hukmi tu, mak jaiz munfasil hukmi tu. Hukmi ni nak merujuk kepada hukum. Dari sudut hukum dia memang mak jaiz, walaupun tulisan dia macam mak wajib. Boleh faham kan? Sebab nak bagi tahu bahawa tak boleh berhenti kat situ. Baca dia mirip macam mak wajib lah. Mak wajib kan wajib kita panjangkan, betul? Sebab tu namanya wajib. Wajib dipanjangkan. Okey. Ya ayyuhallazina halla. Ini alif lam alif lam syams ya. Ataupun alif lam mausul. Ayyuhalla. Ayyuhallazina amanu biru. Boleh tuan-tuan puan. Ya ayyuhallazi, zi 2 harakat mak asli. Dan jangan lupa keluarkan hujung lidah sikit je. Na mak badal, MB. Manunu mak asli. Sorry. Asalnya memang mak asli, tapi sebab kita baca tu, tuan-tuan puan,
nun ni terus masuk pada sad kan. Jadi berlaku iltiqa' sakinain kat sini. Iltiqa' sakinain ni apa? Pertemuan dua sukun Mana sukun tu? Waw sukun jumpa sad. Ni. Waw mat tu, waw mat kan huruf mati, tuan-tuan puan. Huruf waw mat kan huruf mati sebenarnya, cuma tak ada simbol. Jadi kat sini iltiqa' sakinain. Boleh? Iltiqa' ni pertemuan maksud dia. Pertemuan dua sukun. Sakinain maksudnya dua sukun. Jadi sukun jumpa dengan sukun tak boleh baca. Jadi kaedah kat sini tuan-puan, dari sudut bacaannya ialah waw ini digugurkan bacaannya, digugurkan bunyinya, tak ada dah. Sebab tu lah kita baca nun baris depan ni masuk terus pada sad yang sukun ini. Amanusbiru. Sebab tu kita tak sebut nun ni mat asli dah. Okay, kalau kita ambil bawa keluar kalimah tunggal ni, perkataan tunggal ni, so nun ni kekal lah mat asli dia kan. Begitu. Cuma dalam keadaan kita baca wasal sambung, dia akan disebut iltiqa' sakinain lah. Itu je. Amanusbiru. Ru ni mat asli. Kemudian tebal lah pada ra ni ya. Waw mat sebelumnya pada depan. Okey, wasabiru. Untuk sad ni tebal tuan-tuan. Yang tadi pun saya lupa nak sebut. Untuk sad yang sukun ni pun sama tebal kan. Amanusbiru wasabiru. Sa pun ni sad balik atas ni pun sama, tebal juga. Mat asli. Wasabiru. Ru mat asli juga. Ru mat asli. Wasabiru. Ra pun sama mat asli. Mat asli juga. Bitu pun sama mat asli. Wattaqullah. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Kalimah Allah. Kalimah Allah ni kita kena tebalkan. Tebal sebelumnya baris depan. Ni pun sama juga konsep dia. Alif lam ni alif lam syamsiah kalau ikutkan kalimah Allah ni. Qu ni sama macam situasi tadi. Asalnya dia mat asli wattaqu. Tapi sebabkan iltiqa' sakinain, waw jumpa dengan lam sukun kan. Lam sukun. So sama je lah. Waw mat ni dah tak perlu dibunyikan. Wattaqullah. Sebab tu kita baca wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum. Okey, kat sini mim mati jumpa ta izhar syafawi. Lim lah. Li lam baris bawah li, ha pedas jangan lupa. Tengah kerongkong sempitkan. Tuflihu. Tuflihun. Gitu. Ma'arid disukun kat sini kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Okey, boleh tuan-tuan puan. Clear ke semua apa yang saya cuba kongsikan ni? Tuflihun. Begitu. Right. Jadi selesai. Habis dah bincang kita hari ni. Jadi ini ayat terakhir bagi surah Ali Imran. Esok kita masuk surah An-Nisa. Okay, kita masuk surah An-Nisa. Boleh tuan-puan Okey, jadi sebelum kita baca sekali lagi untuk ayat yang kita bedah sebentar tadi, saya nak ingatkan tuan-puan untuk kita punya program
minggu ini. Pertamanya untuk malam ni lah, jangan lupa untuk program MSL mengaji sampai lancar yang dibawa khas buat anda semua secara percuma dan akan dibimbing oleh Ustazah Amirah lah. Jadi insyaAllah harap malam ni ramai yang dapat masuk bersama dengan Ustazah Amirah untuk memperdengarkan share bacaan tuan-puan, dan dalam masa yang sama kita dapat dengar bacaan sahabat-sahabat lain insyaAllah. Melatihlah ataupun nak bagi pengalaman tu saja, ya. Baik, untuk program MSL macam biasa, malam ni tuan-puan boleh masuk Zoom macam biasa. Untuk yang nak masuk Zoom ni, kena dapatkan link tu lah. Link Zoom tu ada dalam grup Telegram mengaji sampai lancar. Boleh dapatkan di situ, insyaAllah. Boleh dapatkan di situ. Clear ke? Join lah ni program percuma je. Dan satu lagi program percuma kita pada minggu ini. Bila saya sebut percuma ni tuan-puan, bukanlah saja nak mention percuma tu. Tuan-puan jangan salah faham. Nak sebut, nak bagi tahu ini adalah satu program yang orang kata apa, perlu dimanfaatkan, ya. Sebab dia tak ada komitmen yuran. So apa salahnya kita meraihkan. Okey. Baik, sebelum tu untuk MSL yang saya kata tadi, yang program malam ni bersama Ustazah Amirah, tuan-puan boleh tekan link Telegram yang disediakan di ruangan komen tu. Boleh? Dapat ke? Baik, berikutnya untuk esok pula, insyaAllah bersama saya dalam satu pertemuan webinar yang bertajuk Apa itu Mad Farqi? Apa itu Mad Farqi? Kalau saya tanya tuan-puan ni, Mad Farqi ni apa? Saya yakin tuan-puan mesti boleh jawab kan? Betul tak? Apa maksud Mad Farqi tuan-puan? Cuba tuliskan di ruangan komen tu. Sajalah nak tahu. Saya tahu ramai yang boleh jawab ni, confirm. Ataupun kalau ada yang tak pernah dengar langsung, boleh tuliskan di ruangan komen. Tak apa, jangan malu tuan-puan. Kita nak belajar ni jangan malu. Siapa yang tak pernah dengar Mad Farqi ni? Dia macam-macam orang kata apa, kategori lah. Ada yang tak pernah dengar langsung, ada yang pernah dengar tapi tak tahu, ada yang tahu pernah belajar tapi lupa, ada yang tahu dan memang ingat sampai sekarang macam mana dia berlaku. Jadi macam-macam kategori lah. Makcik Ros, maaf bertanya, hari Khamis ni macam mana nak masuk Ustaz? Okey, untuk yang esok ni, link Zoom kita akan, ni melalui Zoom kita akan bagi dalam Telegram Easy Ngaji Warrior. Okey, dalam Easy Ngaji Warrior. So dalam tu nanti tuan-puan boleh dapatkan. Kalau siapa yang belum masuk grup Easy Ngaji Warrior, masuk dulu. Okey, masuk dulu grup Easy Ngaji Warrior. Dah masuk ke belum? Yang dah, alhamdulillah. Macam mana nak masuk? Tengok di ruangan komen, kami sediakan lagi sekali link Telegram Easy Ngaji Warrior. Yang tadi lain Tadi tu Telegram lain. Itu mengaji sampai lancar. Satu program khusus untuk itu je. Kalau Easy Ngaji Warrior ni adalah grup yang inilah, kita punya grup official yang mana kita war-warkan segala program-program dan sebagainya. Pernah dengar tapi tak tahu Ustaz. Tak pernah dengar, biasa dengar tapi tak tahu fungsinya. Tak ada respon pun. Saya tanya tadi, Mad Farqi tu apa? Tak ada orang jawab kat komen. Tak ada jawapan. Tahu ke tak tahu ke? Cuba respon tuan-puan. Chill lah, sporting sikit boleh. Saja je nak buat survey-survey, nak tengok kan. Jawab je, jangan malu. InsyaAllah. Tak ada kena rotan usah risau. La taqlaq. Ini innallaha ma'ana. Cewa. Jangan risau, jangan takut. Pernah dengar tapi tak tahu. Mat cabang. Mat farqi bukan mat far'i. Mat far'i itu lain, itu cabang. Jangan silap tau. Dia ada dua. Satu mat far'i.
Mat far'i ni cabang daripada perbincangan mat. Yang ni kita nak cerita ni mat farqi. Mat farqi ni daripada cabang tadi lah. Mat farqi ni dalam perbincangan mat far'i. Sudah. Tak pernah dengar. Mat farqi, terlupa untuk jelaskan. Nanti salah jawab ustaz, tak apa. Puan dia Idora, tak apa, salah. Biasalah tu. Selalu dengar tapi tak tahu. Mat farqi ni sama ke dengan mat farq? Sama puan. Sama je Mat farqi bila hamzah bertemu hamzah wasal, puan Raziah. Okey. Ada dengar rasanya. Dah belajar tapi lupa lah ustaz. Mat farqi selepas huruf mat ada sabdu dalam satu perkataan. Betul ke ustaz? Okey, dia hampir betul. Cuma dengan penamaan mat farqi tu sebenarnya ada sebab dia. Ada sebab dan musabab dia. Jadi bagi merungkai perbincangan ni tuan-puan, sebab tu saya nak jemput tuan-puan esok, okey, pada jam 9 malam bersama saya untuk kita bincangkan tentang mat farqi ni. Mat farqi ni dia menjadi satu persoalan yang agak luas sebab dia berkait-kait. Ada orang pening, confused. Ustaz, mat farqi dengan mat lazim ni sama ke? Mat lazim kalimi musaqqal, kan? Sama ke ustaz? Jadi insya-Allah jawapannya esok nanti saya akan kongsikan. Kemudian ada juga yang tertanya-tanya, mat farqi ni saya dengar ada orang baca bunyi lain ustaz, tak baca 6 harakat pun. Pun akan ada jawapannya esok. Dan mungkin ada yang kata, ustaz, kenapa mat farqi ni boleh dibaca secara tashil? Kalau orang yang dah advance sikit dah faham, dia tanya, macam mana mat farqi ni boleh baca dengan tashil? Yang sekelompok ni pula, tashil, apa tu tashil? Kan? Mungkin tuan-puan yang dengar saya sebut tashil ni pun ada yang, tashil? Apa pula bacaan tashil? Tiba-tiba ada pula yang tanya, ustaz, kenapa kat sini boleh baca 6 dan kenapa boleh baca tashil? Ada sekelompok lain pula, dia akan, 6 harakat? Tadi kata tashil, ni 6 harakat pula, mana satu nak baca? Nampak tak? So, lain orang, lain dia punya cara pemikiran dia, tahap pemikiran dia ataupun level pemahaman dia. So, insya-Allah esok jom sama-sama dalam webinar ni saya nak kongsikan kepada tuan-puan, adakah Allah? Bukan. Bukan Tuan Tash Amani. Okey. Oh, kalimah Allah ke? Okey, betul lah tu. Kalimah Allah tapi yang dibaca 6 harakat. Itu antaranya lah, antara. Mak saya terlupa pula. Ingatkan apa soalan tu. Betul. Kalimah Allah kan. Bertemu dua hamzah, hamzah istifham dan hamzah wasal. Okey. Alright. So tak apa, nantikan esok insya-Allah jam 9 malam bersama saya. Saya akan kongsikan. Ni pun banyak jawapan ni sebut. Mat farqi adalah keadaan yang mana melibatkan hamzah istifham. Orang pun tertanya-tanya, hamzah istifham, apa pula hamzah istifham? Ya. Jadi banyak tu saya kata tadi, dia bercabang-cabang, macam-macam. Kemudian yang upgrade sikit ada yang tanya, ustaz, kalau yang mat lazim ni boleh baca tashil sama macam mat farqi? Nampak? So daripada perbincangan ni saja dia boleh membuka kepada 1001 persoalan. Jadi insya-Allah saya ulang sekali lagi, jom bersama saya dalam webinar ini, dan akses percuma je tuan-puan. Tak perlu yuran, tak perlu apa, hanya perlukan komitmen masa dan kesungguhan tuan-puan. Itu sahaja. Esok jam 9 malam bersama saya untuk webinar apa itu mat farqi. InsyaAllah, mudah-mudahan jumpa esok. What suspense ustaz? Mestilah kena suspend. Kan? Boleh mat farqi bertemu huruf bertasydid. Mat badal, mat yang terdapat pada hamzah dibaca 6 harakat. Tapi ada juga tak faham tu. Okey. Tak apa, esok kita cerita Dia tak adalah payah sangat tuan-puan. Dia kita nak bentuk satu kefahamannya. So esok kita nak selaraskan cara faham kita. Boleh? On tak on tuan-puan? So siapa yang boleh hadir esok, tuliskan di ruangan komen. Saya nak tengok sikit berapa ramai yang boleh join esok ni. Alright? Berapa orang yang boleh join bersama untuk webinar pada esok malam?
Tulis respon sikit tuan-puan. Nak tengok sikit macam mana tuan-puan ni bersungguh tak ni. Nota mak farqi ada ke Ustaz? Setakat ni tak ada lagi. Saya tak sempat nak buat lagi. Kalau ada sempat saya bagi. Sebab belum buat lagi. Sebab esok saya conteng-conteng je. Tak ada nota khusus lah. Tak ada nota khusus. Esok tuan-puan sediakan buku nota. Kalau macam raw sebelum ni, dia punya perbincangan banyak kan. Kemudian dia ada poin-poin khusus dia. So kena adakan nota lah. Macam ni lebih kepada satu kalimah dan kita bincangkan dia. InsyaAllah. Tapi esok kalau ada nota saya akan bagi dalam grup Easy Ngaji Warrior. Kalau tak ada, tuan-puan screenshot je lah melalui nota yang saya buat nanti untuk esok. Okay. Jumpa esok malam. Alright, Alhamdulillah. Baik. So itu je lah iklan sebentar untuk program kita malam ni dengan Ustazah Mira. Esok dengan saya lah. Dua-dua ni percuma je tuan-puan. Usah risau. Ya. Jom. Bacalah. Kita mana tadi? 198 Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Okay, jom. Tuan-tuan, fokus balik pada bacaan kita. Tarik nafas dalam. Kita mulakan InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tema Ustaz. Amboi. Tema. Esok kita guna penerangan nota Kito 3 untuk Mak Farqi pun okey. Siapa yang join Kito adalah. Nanti saya tengok balik. Kalau mudah yang tu, pakai yang tu je lah kan. Nanti saya post kat ni. Ada je dalam nota Kito tu. Cuma dia macam ringkas. Saya pun tak sure. Nanti saya tengok balik sebab Kito ni tak semua ada nota kan. Boleh lah. Nanti kita tengok balik. Hijau pula Ustaz. Hijau okey lah. Esok hijau tuan-tuan. Esok malam jumpa warna hijau. Sekarang ni kita dah pandai main tema tuan-tuan esok hijau insyaAllah. Esok pagi saya ingatkan sekali lagi. Saya beritahu dulu siap-siap. Esok temanya hijau. Siapa yang ada baju hijau pakailah kita just nak Syok-syok je tuan-tuan. Syok-syok. Okay. Bukan nak beri apa pun. Janganlah salah faham saja nak nak syok-syok. Nak mengimarahkan majlis program kita ni. Program online insyaAllah. Okey. Allahumma salli. Kita mulakan tuan-puan, jom. Kita fokus pada bacaan kita boleh? Sekejap lagi kita sambung komen balik Jom. Let's go. Allahumma salli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Saya ulang balik kat sini. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Baik, kita ambil sekali lagi pada wama unzila. Okey, 1 2 mula. Wama unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okay, selesai. Tuan-tuan dan puan. Nafas tak sampai. Tadi pun saya ada tak sampai tadi. Kat mana tadi? Samanang qalila. Terpancit sikit. Finishing tak cantik. Lagu Jiharkah kan Ustaz? Maqam Jiharkah. Itulah tadi. Jiharkah ataupun Ajam. Jiharkah ataupun Ajam. Itu nama dia lah. Okay. So, Puan Safiah ada. Selamat datang Puan Safiah. Waalaikumsalam. Selamat datang. InsyaAllah. Okay. So, itu sahaja untuk esok insyaAllah. Esok hari apa? Khamis kan? Hari Khamis kita sambung ayat 1 sampai ayat 3 insyaAllah. Esok ayat 1 sampai ayat 3. Boleh? Panjang sangat ayat tu. Sebenarnya kalau baca laju okey je tuan-puan. Kan ayat tadi tu kalau baca laju. Ramai ke tak boleh follow tadi? Sebab kita baca apa nama? Allahumma salli. Kita baca secara perlahan kan? Gitu. Ustaz boleh jelaskan berkenaan dengan ishmam ketika waqaf? Benda ni saya boleh cerita, cuma saya takut orang keliru. Ishmam ni kalau ikutkan ishmam wajib dalam bacaan Quran adalah pada kalimah la ta'manna tu, la ta'manna kan. Tapi kalau waqaf di hujung kalimah sebenarnya boleh, tapi itu adalah bacaan kita kata Allahumma salli ala Muhammad ketika berhenti sahaja, dan bukan pada semua keadaan. Dia ada syarat-syarat dia lah. Berlaku pada ma'rif li sukun mungkin. Contoh macam saya bagi contoh surah Al-Fatihah lah. Okey, surah Al-Fatihah. Mana dia surah Al-Fatihah? Sekejap saya buka dulu. Cuma benda ni boleh mengelirukan sikit lah sebab dia bukan satu benda tuntutan utama dalam bacaan Quran kita. Dia waqaf ni dalam Quran dia ada banyak. Ada yang waqaf secara raum, ada yang waqaf secara ishmam, ada yang disebut sebagai maqaf ataupun kita kata sukun mahdi, berhenti secara biasa je. Tapi tak apa, saya tunjuk contoh sikit sikit je. Nak cerita lebih korang takut pening kan? Boleh je follow tadi. Okey, baik. Mantap. Mana Al-Fatihah? Oh, lupa pula. Atas sekali. Sebentar Cuma benda ni saya tak galakkan tuan-puan saya tak galakkan lah untuk tuan-puan buat. Baik, untuk syarat untuk jadi ishmam ni adalah pada huruf yang berbaris hadapan. Contoh macam Al-Fatihah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ujung dia tundun baris atas. So, tak boleh lah. Tak cukup syarat. Benda ni tak semua orang boleh faham Pasal pening tu tanya Ustaz. Sebenarnya Puan Nora Aisyah, saya beritahu tak payah fikir pun pasal ni. Kita tak kena buat pun. Kita tak kena buat. Tapi saya nak, sebab dah tanya kan, so saya tunjuklah contoh dia. Contoh ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Hujung ni ishmam.
Maksudnya kalau kita nak wakaf secara ismam, itu luas perbincangan dia sebab benda ni bab ikhtiar, pemilihan bacaan, wajah-wajah bacaan. Jadi sebab tu mudah kita berhenti dengan sukun mahdi, sukun mahad kita panggil. Wa iyyaka nasta'in. Macam tu je. Okey. Jadi kat sini saja pun kita boleh berhenti dengan boleh baca dengan ikhtilas ataupun raum lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kanasta'inu. Kanasta'inu. Ataupun baca dengan ismam. Wa iyyaka nasta'in. Muncung bibir. Gitu. Tapi ingat, ini bukan adalah bacaan wajib dalam riwayat sebab tu tak perlu bincang lah benda ni. Saya tak galakkan lah bincang benda ni. Sebab dulu waktu saya mengajar, saya ingat lagi. Ada seorang hamba Allah ni, dia kata dia belajar dan kena buat. Jadi benda tu, mindset tu kena ubah tu. Jadi huruf berbaris depan saja ya ustaz. Tidak puan. Dia bukan baris depan je, baris bawah. Dan syarat dia tu sangat luas. Dia bukannya terhenti perbincangan dia takat ni je. Tak. Tu saya kata tadi, benda ni benda yang merumitkan. Hatta kalau tuan-puan ambil ijazah bacaan pun memang takkan disebut lah. Melainkan pada qiraat yang mewajibkan. Tapi sebenarnya tak. Semua qiraat pun ada bacaan ikhtiar ni. Ikhtiar ni maksudnya bacaan pilihan. Pilihan wajah ketika waqaf. Benda ni bab sangat-sangat luas. Kalau tuan-puan bertalaqi, kalau kita bertalaqi pun biasanya memang digalakkan untuk baca dengan sukun mahdi. Sukun mahdi ni maksudnya bacaan sukun biasa tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Tu yang ismam, tu yang raum. Ni kita baca biasa. Nasta'in Ar-Rahmanir Rahim. Kalau yang baris bawah dia tak boleh jadi ismam. Nampak? Dia ada syarat-syarat dia. Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Tu. Dia banyak perbincangan dia. Kalau kita dipilih nak baca secara ikhtilas ataupun raum, okey. Nak baca ikhtilas dengan raum ni sebenarnya pun ada beza dia juga. Nampak? Dia luas perbincangan dia ni. Ikhtilas dengan raum ni pun ada beza dia juga kalau ikutkan. Tapi dia sebenarnya lebih kepada kata guru saya, dia berbalik pada tujuan yang lebih kurang sama, iaitu dibaca 1/3 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kat sini tak jadi ma'arid li sukun dah kalau kita baca dengan ikhtilas ataupun raum tadi. Nampak? Jadi benda ni rumit. Benda ni agak rumit. Alright. Baca biasa je. Okay? Baca biasa. Tapi tak apalah nak tahu kan. Boleh Puan Nora? Alhamdulillah. So itu je lah sedikit sebanyak yang boleh kongsikan jawapan. Dan mungkin sahabat-sahabat lain pun dapat pencerahan kan. Macam mana waqaf yang disebut. Waqaf secara ismam. Waqaf secara ikhtilas ataupun raum. Ataupun waqaf yang biasa kita buat yang disebut sebagai waqaf mahdi. Itu yang standard lah. Ma'arid disukun. Ar-Rahmanir Rahim. Alamin. Mustaqim. Macam tu. Boleh? Betul. Sangat banyak. Bab wajah ni kena kaji yang kitab-kitab tebal sikit. Bab waqaf yang pelbagai ni kena buka dalam kitab-kitab yang tebal sikit. Okay. Kitab-kitab tebal. Tebal. Kitab tebal. Ada banyaklah cerita wajah-wajah bacaan ni. Boleh nah? Itu sahaja. Tapi ingat, untuk ismam ataupun rom ini yang wajib dalam pembacaan kita hanya pada satu tempat tu je lah. La ta'manna ala Yusuf. Kan biasa dengar itu. Ataupun dibaca secara rom. La ta'manuna ala Yusuf. Ada dua wajah kata. Kat situ itu wajib. Okay, sebab dia wajib atas dasar riwayat. Yang kat sini pula yang kita bincang baru ni tadi, dia bukan satu wajib tapi dia ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya pemilihan. Pemilihan pada wujuh, pada wajah-wajah cara nak waqaf tu tadi. Wallahu alam. Clear? Lebih baik waqaf biasa. Sepatutnya gitulah.
Right? Dan Ishmam ni pun banyak. Ishmam ni pun bukan itu je. Ishmam ni, kalau nak bincang bab Ishmam pun dia bukan muncung saja. Kan? Ishmam pada Sad. Ishmam pada Sad pun boleh juga ni. Ni riwayat apa Allahumma. Saya tak ingat, minta maaf. Maksudnya qiraat Nafi'. Imam Nafi'. Cuma saya terlupa riwayat siapa. Sad ni baca Ishmam. Ihdinaz zira. Itu Ishmam dia. Ishmam dia bukan Ishmam muncung. Ihdinaz zira. Ihdinaz. Dia tak sebut Sad. Tapi dipanggil apa? Ishmam. Ishmam Sad. Bukan kata bila Ishmam Sad ni muncung, Ihdinas. Nampak tak? Perbincangan Ishmam tu pun boleh pergi luas lagi. Banyak dia punya cerita-cerita dia. Banyak qarinah. Qarinah-qarinahnya. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Tak maaf lah kalau tak dapat menjawab sepenuhnya. Cuma itulah serba ringkas yang mungkin boleh buat tuan-puan faham. Termasuklah yang bertanya tadi Puan Nora Aisyah. Jelas ke? So kalau puan tanya tadi macam mana situasi dia, itulah keadaan dia. Apabila kita waqaf pada huruf yang, kalau untuk Ishmam yang baris depan, kalau untuk yang Raum yang baris bawah dengan hadapan. Baris atas tak ada. Tapi bukan berlaku pada semua keadaan. Ada yang terkecuali. Contohnya pada ta marbutah. Adalah dia punya pengecualian dia. Pun banyak juga. Jadi sebab itu apa pun bila kita dah cerita semua tu tadi, berbalik kepada kesimpulan, better tak payah buat lah. Sebab dia agak orang kata merumitkan. Faham tak? Sebab benda tu tadi saya sebutkan, benda tu adalah benda yang berunsur ikhtiar, pemilihan. Jadi kalau kita terlalu sibukkan untuk memahami benda tu yang merupakan pemilihan dan kita mengabaikan benda yang menjadi keutamaan untuk kita fikirkan, untuk kita tekankan, jadi benda tu dah nampak tak seimbang. Ada benda lain yang patut kita utamakan lagi, tapi kita duk fikir tentang kaedah nak waqaf, bagai-bagai tu. Jadi itu saya kata dia bukan tak boleh, tapi dia jadi tak seimbang nanti. Okey? Itu je lah khulasah. Sebagai orang tahu khulasah ni apa ringkasan untuk persoalan ini. Wallahu ta'ala alam. Berat no Ustaz. Betul. Memang berat pun. Saya pun kalau nak cerita pun kena tengok kitab balik. Dia tak lekat dalam kepala sebab benda tu benda yang bukan kita amalkan. Bukan kita amal dalam seharian bacaan kita. Jadi untuk berhati-hati memang kena rujuk kitab, kena pastikan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab ada pengecualian dia. Sebab tu saya kata tadi elakkan gitu. Tapi okey lah, baguslah tanya kan. Sekurang-kurangnya bolehlah dapat pencerahan. Kawan-kawan lain pun dapat pencerahan. Kawan-kawan lain faham yang mendengar ni, sahabat-sahabat yang tuan-puan yang menonton ni, boleh faham kan dengan soalan tadi, dengan apa yang saya huraikan tadi. Kalau tuan-puan tak faham langsung apa saya cerita tadi tu, tak apa, abaikan, jangan risau. Okey, kalau tak faham pun tak apa. Baca pun tak lancar lagi Ustaz, hanya nak tahu je. Jangan cakap gitu, insyaAllah lancar Puan. Puan Nora, semangat saya tengok selalu ada dalam sharing tajwid ni. Saya doakan Puan berjaya. Okey, dunia akhirat insyaAllah. Samalah sahabat-sahabat lain, insyaAllah. Okey, so itu sahaja. Berakhir pembincangan kita insyaAllah. So terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan. Kita jumpa esok malam untuk bacaan sama-sama Ustaz. Okey. Tak apa. Kalau ada yang sama-sama tadi tu, tak apa, abaikan je. Tak ada apalah. Alright. Kita kan sama-sama belajar, betul? InsyaAllah sama-sama. Saya pun belajar juga. Kita sama-sama belajar tuan-puan. Okey, kita sama je. Okey, boleh? Jangan down chill. Baik. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Kito. Untuk makluman semua, kelas Kito baru saja berakhir semalam dengan color tema merah semalam. Sebab tu esok kita buat hijau, sebab semalam dah merah, esok hijau pula. Kan? Jadi terima kasih saya ucapkan buat semua sahabat-sahabat ataupun peserta-peserta Kito
So next, kita teruskan journey kita, perjalanan kita untuk satu nama yang baru, nafas baru, iaitu Amito. Kita akan jumpa Februari nanti. Dan kepada mereka yang mendaftar Amito, selamat datang. Welcome to keluarga Easy Ngaji. Selamat datang semua, ahlan wa sahlan. InsyaAllah kita jumpa nanti bermula 8 Februari tuan-puan. Amito kali ni lain macam sikit. Kita ada sesi macam orientasi tuan-puan. Kita ada sesi orientasi. Selalu masuk universiti ada orientasi kan? Masuk asrama ada orientasi. So kami di sini pun ada sediakan. Tapi orientasinya bukanlah macam sekolah tu. Dia adalah satu lebih kepada persediaan kita sebelum kita mengikuti pengajian Amito kita insyaAllah. So bermula 8 Februari nanti yang akan di-handle, dikondak oleh Encik Ifan pada 8 Februari itu nanti. Kemudian minggu seterusnya barulah bersama saya insyaAllah untuk kita pergi pada sesi yang pertama Amito. Sekarang ni kita tengah duk pulun packing modul-modul yang nak dihantar pada tuan-puan. So nantikanlah insyaAllah, doakan semoga lancar semuanya. Okey, dari sudut pengurusan penghantaran tu lancar semuanya. Mohon doa daripada semua ya. Amin ya rabbal alamin. So itu saja tuan-puan, jom kita tutup dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa tilawah, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami يا رب العالمين. تسبيح كفارة وسورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan buat semua. Kita jumpa esok macam biasa jam 8.30 pagi insya-Allah, dan malam ni jangan lupa MSL bersama Ustazah Amirah, dan esok malam bersama saya. Dan tak apa, nanti esok saya akan war-warkan sekali lagi untuk program esok, program malam esok yang bertemakan hijau tuan-tuan insya-Allah. Jangan gaduh-gaduh nak pergi beli Shopee ke apa mentang-mentang gaji orang kan. So relax je tuan-puan, tak ada tak apa. Yang tak ada tak baju hijau tak apa, tak mengapa. Bukan paksaan tu saja-saja. Siapa yang ada silakan. Tak kisahlah hijau apa nak pakai, hijau fluorescent ke, hijau katak ke, hijau daun pisang ke, hijau apa jenis hijau lah tuan-puan. Pakai je. Asalkan ada unsur-unsur hijau tu, okey lah. Boleh nak? Okey. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Saya undur diri dulu tuan-puan. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus bersahabat dengan Quran, dan dengan asbab Quran ini hubungan silaturahim kita terus erat kekal sehingga penghujungnya, sehingga akhir hayat insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah.